Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ketemu lagi dalam Info Bali bersama Andy Hakim. Terima kasih kerana menonton channel ini. Guys, kali ini kami akan jawab beberapa pertanyaan yang anda ajukan. Pertanyaan yang pertama, benarkah Abram Khan, anak Shahrukh Khan yang ketiga, merupakan hasil dari ibu tumpang atau surrogate mother? Boleh ulas tak mengenainya? Kami coba jawab pertanyaan itu. Abram dilahirkan dengan menggunakan kaedah ibu tumpang atau surrogate mother pada tahun 2013. Menurut satu media yang memetik sumber dalaman mengatakan Abram adalah baby pramatang atau premature yang dilahirkan setelah berada selama 34 minggu dalam kandungan. Menurut sumber itu lagi, Abram dilahirkan pada tanggal 27 Mei 2013 dengan berat 1.5 kg. Sebab itu, dia harus dirawat di hospital untuk sementara waktu setelah dia lahir. Shahrukh Khan hanya menutup mulutnya apabila ditanya oleh media siapakah ibu yang mengandungkan anak ketiganya Abram. Namun setelah beberapa tahun kelahiran anaknya itu, akhirnya pihak media dapat mengetahui siapakah wanita yang telah menjadi ibu tumpang atau surrogate mother kepada Abram. Wanita itu bernama Namita Chibber yang merupakan ipar kepada isteri Shahrukh Khan sendiri, Gauri. Shahrukh Khan pernah mengatakan kepada media dia tidak mahu anak ketiganya ini berada dalam lingkungan glamour seperti dirinya. Sebab itu dia selalu menjauhkan anaknya itu dari pihak media. Sebenarnya Abram sudah menjadi pemberitaan media sewaktu dia belum lagi dilahirkan. Ketika itu sudah beredar berita yang mengatakan Shahrukh Khan menggunakan kaedah ibu tumpang atau surrogate mother untuk anak ketiganya, namun tidak diketahui apakah bayi itu lelaki atau perempuan. Pemerintahan Maharashtra yang memberlakukan peraturan yang tidak mengizinkan untuk mengetahui jenis kelamin bayi yang dikandungkan oleh siapa saja. Ini untuk mengelakkan pasangan yang tidak mahukan anak perempuan lantas menggugurkan kandungan mereka kalau tahu anak yang dikandungnya itu perempuan. Walau tidak menyeluruh, namun dalam sebagian masyarakat India masih ada kepercayaan yang mengatakan anak perempuan merupakan beban kepada orang tuanya. Sebab itu pemerintah setempat mengenakan tindakan yang tegas terhadap mana-mana pihak yang mengetahui jenis kelamin anak yang dikandung seseorang wanita. Dalam kes Abram ini, Shahrukh Khan juga sempat terbelit masalah sebab ada media yang melaporkan Shahrukh Khan mengetahui anaknya yang akan dilahirkan dengan kaedah surrogate mother ini adalah laki-laki. Dia turut dipanggil pihak berkuasa dan ditanyai tentang hal itu. Okey, semoga penjelasan kami tadi sudah menjawab pertanyaan anda. Terima kasih kerana bertanya. Okey guys, pertanyaan lainnya daripada anda, kemana menghilangnya Mahima Chowdhury? Boleh ceritakan tentang aktris yang satu ini? Kami coba jawab pertanyaan anda itu. Mahima Chowdhury dilahirkan pada tanggal 13 September 1973 dan merupakan aktris dan peragawati yang membina karya dalam industri filem Bollywood. Menelusuri sejarah hidupnya pada dekad 90-an, Mahima selalu terlibat dalam modeling atau peragawati dan muncul dalam beberapa iklan TV sebelum menjadi aktris. Dia memasuki industri filem Bollywood dan memulai debutnya sebagai pelakon menerusi filem Pardesh yang rilis pada tahun 1997. Dalam filem pertamanya itu dia berpasangan dengan hero yang menjadi rebutan ketika itu iaitu Shahrukh Khan. Menerusi filem pertamanya itu, Mahima memenangi award dalam filem Best sebagai The Best Female Debut. Mahima mengukuhkan dirinya sebagai pelakon dengan muncul dalam beberapa filem lainnya seperti filem Dark 1999, Darkan 2000, Kurukshetra 2000, Dil Hai Tumhara 2002 dan dia juga menerima pujian daripada pengkritik filem kerana lakonannya yang cemerlang dalam filem Dil Kya Kare 1999 dan Lajja 2001. Mahima atau nama sebenarnya Ritu Chowdhury justru pembuat filem pertama yang melihat talent aktingnya dan memberinya kesempatan berlakon iaitu Subhash Ghai yang telah menukar namanya menjadi Mahima. Ketika itu pihak media memberitakan pembuat filem Subhash Ghai mempunyai satu kepercayaan terhadap ramalan yang mengatakan artis wanita yang membintangi filmnya haruslah bermula dengan huruf M. Sebelumnya, Subhash Ghai juga telah menukar nama pelakon Meenakshi Seshadri yang popular pada dekad 80-an. Nama asal aktris itu ialah Shashikala Seshadri. Secara kebetulan, Meenakshi yang berlakon dalam filem yang dibuat Subhash Ghai iaitu filem Hero 1983 mendadak menjadi popular setelah filem pertamanya Painter juga rilis pada tahun 1983 gagal memperkenalkan dirinya. Kembali kepada Mahima, kejayaan filem Pardesh dipercaya oleh Subhash sebab nama Mahima yang diberikannya untuk menggantikan nama Ritu.
Mahima diberitakan pernah berpacaran dengan pemain tenis India, Linda Pace, namun akhirnya berpisah setelah dia mengetahui pacarnya berselingkuh dengan wanita lain. Mahima kahwin dengan seorang arkitek businessman Bobby Mukherjee pada tahun 2006. Pasangan ini mendapat seorang anak perempuan yang bernama Ariana. Mahima bercerai dengan suaminya pada tahun 2013. Yang membedakan Mahima dengan aktris Bollywood lainnya, dia tidak pernah menolak bekerja sama dalam sebuah filem dengan pelakon-pelakon wanita popular Bollywood, di antaranya Kajol, Shilpa Shetty, Amisha Patel, Urmila Matondkar, Manisha Koirala, Ravina Tandon, Rekha, Priti Zinta, Tabu, Padmini Kolhapuri dan juga pelakon veteran Hema Malini. Media pernah menanyakan hal ini pada Mahima. Apakah dia tidak takut dibayang-bayangi oleh para aktris lainnya sebab dia berlakon dalam satu filem dengan para aktris tersebut? Maka Mahima menjawab, dia tidak takut akan hal itu. Malah dia merasa enjoy dapat berlakon bersama dengan para aktris popular Bollywood. Dia bahkan ketika itu mengharap dapat berlakon bersama aktris favoritnya Juhi Chawla dalam sebuah filem. Mahima aktif berlakon sehingga tahun 2010, kemudian dia menghilang selama 5 tahun. Setelah bercerai, Mahima muncul kembali dalam filem selama setahun, iaitu dari tahun 2015 hingga 2016. Setelah itu dia tidak pernah lagi kelihatan dalam filem. Media Pink Villa ada menanyakan hal ini pada Mahima, kenapa dia sekarang tidak pernah berlakon lagi. Mahima menjawab sejujurnya, dia tidak ada menerima apa-apa tawaran untuk berlakon filem sejak tahun 2016. Justru itu dia menyibukkan dirinya dengan event-event promotions sebab kata Mahima, dia kini single parent dan harus membesarkan anaknya. Tidak banyak yang mengetahui sebenarnya pada tahun 1999 sewaktu Mahima meminta filem yang dibuat oleh keluarga Ajay Devgan, iaitu filem Dil Kya Kare yang turut menampilkan Kajol. Mahima terlibat dalam satu kecelakaan jalan raya atau aksiden. Satu kenderaan berat telah melanggar kenderaan Mahima menyebabkan banyak serpihan-serpihan kaca yang menusuk wajahnya. Mahima mengatakan pihak doktor mengeluarkan 67 serpihan kaca yang menusuk wajahnya dan kemudian melakukan surgery atau pembedahan pada wajahnya. Walaupun Mahima sudah tidak aktif dalam industri filem, namun dia tetap memantau dunia filem yang telah mempopularkan dirinya. Menurut Mahima kepada media Hindustan Times, Mahima mengatakan sudah banyak terjadi perubahan dalam industri filem Bollywood. Kini semua production house yang membuat filem sudah lebih terjamin dari segi financial. Ini menguntungkan para pelakon yang sebelum ini selalu rasa tidak selamat sebab kalau production house menghadapi masalah financial, maka ia akan melibatkan para artis yang berlakon dengan production house tersebut. Sebab ada kemungkinan artis itu akan menerima bayaran lambat atau bahkan langsung tidak menerima bayaran, kata Mahima lagi. Bila pelakon Sushan Singh Rajput meninggal pada tahun 2020 lalu dan topik mengenai outsiders dan insiders kembali menjadi trending, maka Mahima pun tidak ketinggalan menceritakan pengalamannya ketika mula-mula muncul di Bollywood pada tahun 90-an dulu. Menurut Mahima kepada portal Bollywood Hangama, pembuat filem yang pertama sekali menawarkan yang berlakon filem Pardes iaitu Subhash Ghai juga membuli Mahima ketika itu. Justru itu kata Mahima, kalaulah dia bukan outsider, sudah pasti dia tidak akan dibuli sehebat itu oleh Subhash Ghai. Menurut Mahima lagi, Subhash Ghai mengancamnya akan membawanya ke mahkamah untuk membatalkan show yang diperolehinya sendiri waktu itu. Mahima mengatakan dia benar-benar rasa stres ketika itu menghadapi Subhash Ghai. Tidak hanya itu, kata Mahima lagi, Subhash juga mengirimkan mesej kepada semua produser filem Bollywood supaya jangan mengambil dirinya berlakon. Mahima berkata lagi, buktinya ada disiarkan oleh majalah Trade Guide Magazine yang terbit pada tahun 1998 atau 1999 yang menyiarkan satu iklan yang berbunyi, mana-mana pihak yang ingin mengambil Mahima bekerja, mereka harus menghubungi Subhash Ghai terlebih dahulu. Kalau tidak, ia akan dianggap melanggar kontrak perjanjian antara Mahima dan Subhash. Justru kata Mahima, sebenarnya tidak wujud kontrak yang seperti itu antara dia dan Subhash Ghai.
Lanjut Mahima lagi, pada waktu itu hanya 4 nama daripada industri filem Bollywood yang memberikan support kepadanya, iaitu Salman Khan, Sanjay Dutt, pembuat filem David Dhawan dan Rajkumar Santoshi. Mereka ini, kata Mahima, berjanji akan terus mensupport Mahima dan tak akan membiarkan dia dibuli oleh Subhash Ghai. Sementara nama-nama lain dalam industri Bollywood diam membisu. Sebab itu, kata Mahima, dia memang yakin wujudnya kasta dalam industri filem Bollywood, iaitu insiders dan outsiders. Apa yang mampu dilakukan ialah bangkit berjuang mempertahankan diri anda sendiri. Mahima juga sempat kehilangan beberapa projek filem yang seharusnya didapatkannya tapi telah diberikan kepada pelakon lain. Menanggapi akan tuduhan Mahima itu, Subhash Ghai mengatakan dia merasa aneh bila membaca berita menyiarkan tuduhan Mahima itu. Sebab menurutnya dia dan Mahima berkawan baik hingga kini. Tambah Subhash Ghai lagi, memang ada sedikit konflik antara dia dan Mahima pada tahun 1997 itu. Subhash selanjutnya mengatakan memang pihaknya ada mengeluarkan notis kepada Mahima kerana kononnya Mahima melanggar kontrak yang telah ditandatanganinya. Sebab itu, kata Subhash lagi, dia membatalkan semua kontrak dengan Mahima. Tapi selepas 3 tahun, kata Subhash, Mahima datang kembali padanya dan memohon maaf. Dia memaafkan Mahima dan hubungan baiknya dengan Mahima kembali pulih hingga sekarang. Sebenarnya, kata Subhash lagi, dia mengagumi Mahima, sebab itu dia memberikan Mahima muncul dalam filemnya yang dirilis pada tahun 2015, iaitu filem Kanchi. Mahima hanya muncul untuk satu adegan lagu dalam filem itu. Okey, semoga penjelasan kami tadi sudah menjawab pertanyaan anda. Terima kasih kerana bertanya. Okey, viewers tersayang, itu saja untuk kali ini. InsyaAllah ketemu lagi dalam video selanjutnya. Mohon subscribe bagi yang belum dan jangan lupa share video kami dengan teman-teman anda ya. Pertanyaan, pendapat atau komen anda silakan tulis di ruangan komen di bawah, atau anda boleh juga mengirimkan pertanyaan anda ke messenger Facebook kami atau DM di Instagram kami. Guys, kami mengalu-alukan pertanyaan dari anda. Anda boleh bertanya apa saja tentang Bollywood yang sekarang atau Bollywood yang dulu-dulu. Dipersilakan. Kami akan coba jawab pertanyaan anda itu. Terima kasih kerana menonton channel ini. Terima kasih Malaysia, terima kasih Indonesia, terima kasih di mana jua anda berada. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye for now.